Kau dah ni? Ui, Sarawak pun ada Ustaz lah. Saya rasa dapat maklumat. Hari ni kita nationwide lah Ustaz, insyaAllah. Okey. Baik Ustaz. So, apa kata kita boleh mula sekarang Ustaz? Boleh Nazri. Baik, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aisyah bin Jaafar, penceramah khas kita pada hari ini, dan juga beliau merupakan Ketua HCBD Wilayah Utara TM. Dan tidak lupa juga saya ingin mengalu-alukan Encik Mio Syaril Anwar yang bersama-sama dengan kita pada hari ini Ustaz, tapi dia dekat Facebook TM Perak. Okey, dan saya juga ingin mengalu-alukan yang berbahagia Tuan Haji Rosli, iaitu kita punya YDP Perkis, yang juga bersama-sama dengan kita tadi, YDP Bakit, Encik Mio Syaril Anwar kita, Stay JM kita. Ini Tuan Haji Rosli pun ada bersama dengan kita. Rakan-rakan daripada Utara Semenanjung yang bersama-sama dengan kita, daripada negeri Perak khususnya, dan juga daripada Selatan, dan juga seluruh warga TM yang berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi, dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama, walaupun tidak dapat dalam satu tempat ya Ustaz tapi kita dapat bersama-sama di alam maya ini secara digital di ruangan FB Bakit Perak dan juga TM Perak pada hari ini, untuk kita sama-sama meraihkan sebenarnya ketibaan penghulu segala bulan, iaitu bulan Ramadan Ustaz, yang akan tiba esok hari saja insya-Allah. Yang mana permulaannya sangat cantik Ustaz. Saya kira sebab dia bermula di penghulu bulan, bermula di penghulu segala hari. Masya Allah. Itulah yang saya rasa sangat-sangat seronok lah. Walaupun kita orang kata diduga dengan COVID-19 ni, dengan PKP ni, tapi secara amnya saya nampak secara kita diberkati insya-Allah dengan apa yang telah akan kita hadapi pada esok hari insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh lihat dekat bawah saya ni, kita ada crawler yang mempromosikan tabung Ihya Ramadan TM Perak. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak untuk menginfak sedikit sumbangan kepada tabung Ihya Ramadan ni, bolehlah terus untuk mendepositkan sumbangan anda ke akaun yang telah pun kita sampaikan pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, ramai yang tak nak tengok muka saya sebenarnya, nak tengok muka handsome Ustaz ni sebenarnya. So, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aisyah dengan ceramah khas Ramadan yang bertajuk Sempurnakan Ramadan. Saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Nazri, terima kasih Nazri dan membantu kami semua melakukan kebaikan ini insya-Allah, dan menjadi technician yang tidak rasmi kita pada hari inilah. Terima kasih Nazri kerana telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan live Facebook kita ini menjadi kenyataan. Dan saya rasalah marilah sama-sama sebelum
kita memulakan perbicaraan kita atau memulakan tazkirah kita, memulakan sedikit perbincangan yang ringan di antara kita. Mula sama-sama saya rasa kita sedekahkan, kita mulakan dengan Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada khususnya kepada rakan-rakan TM kita yang kita sayangi, yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Terusnya kepada kedua bapa kita, kaum keluarga kita, rakan-rakan kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi terima kasih Nazri dan rakan-rakan di Jawatan Kuasa Bangkit Badan Kebajikan Islam Perak, terutamanya kepada YDP kita Cik Mio dan Tuan Haji Rosli Perkis, YDP Perkis, Setiausaha Cik Amdan dan semua Jawatan Kuasa Bangkit yang telah pun berusaha untuk bersama-sama untuk menjayakan program FB Live kita pada hari inilah. Dan saya dimaklumkan kalau kita tengok dekat sebelah tu ramai juga rakan-rakan kita daripada, saya ingat macam Suhaili daripada Sabah, kemudian Hamimah pun ada. Saya nampak itulah Nazri, ramai rakan-rakan kita macam seluruh Malaysia jugalah rasanya ni. Seronok saya Ustaz hari ni Ustaz. Ya. Harap Nazri Nazri jangan buang gambar Nazri tu. Kalau Nazri buang seolah macam saya cakap seorang pula kan, sebab tak pernah juga cakap seorang macam ni. Okey, walau bagaimana ada insya-Allah. Walau bagaimanapun saya ucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada semua rakan-rakan, terutama rakan-rakan TM di seluruh Malaysia yang telah sudi untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Saya ingat pagi ini kita sembang santai lah. Macam Nazri sebut tadi, alhamdulillah, insya-Allah kalau tidak menjadi aral melintang, kalau tidak ada apa-apa perubahan, insya-Allah besok kemungkinan besarlah kita akan berpuasa. Dan sekiranya kita berpuasa besok, insya-Allah penghulu bulan akan berjumpa dengan penghulu hari lah. Maksudnya penghulu bulan Ar-Ramadan macam Nazri sebut tadi, dan penghulu hari adalah Jumaat. Dan saya rasa ini adalah satu kesempatan yang jarang-jarang berlaku lah dalam hidup kita. Walaupun ada tapi jarang-jarang berlaku. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah SWT. Nazri dan rakan-rakan sekalian, kita dapat insya-Allah kita berdoalah mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita sehingga pada tahun ini insya-Allah kita boleh sambut sekali lagi. Kita boleh berada sekali lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan sekalian, tajuk yang diberikan untuk kita bincang pada hari ini adalah sempurnakan Ramadan. Sebab Ramadan ni insya-Allah dia akan datang kepada kita setiap tahun. Dia akan datang. Sama ada kita masih wujud di atas muka bumi ini ataupun kita telah pun tidak wujud di atas muka bumi ini, selagi tidak sampai yaumil qiyamah, selagi tidak kiamat, insya-Allah Ramadan akan datang. Ramadan akan datang. Sebab itulah setengah-setengah para ulama, setengah-setengah para sahabat, para ulama, dia orang menganggap Ramadan ini sebagai, kalau Ramadan ini sebagai seorang manusia, dia orang menganggap Ramadan ini sebagai satu tetamu, sebagai seorang tetamu, satu tetamu ataupun satu bulan atau satu tetamu yang akan datang kepada kita setiap tahun. Dia akan lalu kepada kita. Dalam bulan 9, bulan Ramadan adalah bulan 9 daripada kalender Hijriah, insya-Allah dia akan datang kepada kita. Bulan 9. Ramadan adalah bulan 9. Dia akan datang kepada kita. Dan Ramadan ini, sebab apa dia datang kepada kita? Dia tak datang kepada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, kalau nak bandingkan dengan kita, umat-umat yang terdahulu lebih istimewa lagi, nanti kita bincang. Tetapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka-mereka yang boleh, sebab syarat-syarat sah Ramadan ini, syarat-syarat sah puasa ini satu dia,
mestilah dia orang yang beriman, Islam dan beriman. Wahai orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu puasa, seperti mana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu di hujung Ramadan ataupun di akhirnya, mudah-mudahan kamu akan bertakwa. Tuan-tuan dan puan muslim yang dirahmati Allah sekalian, Imam Izzuddin Abdus Salam dalam kitabnya Maqasidus Siyam mentafsirkan la'allakum tattaqun itu bermaksud Allah akan memelihara ataupun terpeliharanya kita dari panasnya api neraka dengan sebab kita berpuasa. Itu la'allakum tattaqun tadi, insya-Allah at the end of the day kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemeliharaan daripada api neraka. Itu ayat yang penghujungnya. Di tengahnya saya nak sentuh pada tuan-tuan puan sekalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala pernah beri kepada umat-umat yang terdahulu seperti mana Ramadan diberi pada umat terdahulu. Kalau tuan-tuan puan buat sedikit penyelidikan atau baca buku-buku, kita akan jumpa dulu orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, Ramadan ni pernah difardukan kepada dia orang, Nazri dan tuan sekalian, pernah difardukan kepada dia orang ni. Tapi sebab apa Ramadan diberi keistimewaan kepada hanya umat Nabi Muhammad SAW. Umat dulu tak diberi. Sebab kalau ikut ceritanya, umat dahulu pernah difardukan untuk puasa Ramadan. Tapi dia orang ni cerdik lah. Maksudnya otak dia orang ni lebih brilian tak kena gaya kan. Maksudnya Ramadan ni selalunya, tuan-tuan, Ramadan ni akan datang selalunya dalam musim panas. Kalau kita tahu di sebelah Timur Tengah dan sebagainya lah, di sebelah Saudi dan sebagainya, selalunya Ramadan ini sebab Ramadan tu sendiri bermaksud panas membara. Bulan Ramadan tu maksudnya bulan yang panas. Selalunya Ramadan akan datang dalam bulan panas, musim panas. Dan kita fahamlah kalau musim panas tu macam mana keadaannya ya. Nazri dan rakan-rakan yang pernah pergi Mekah, Masya Allah. Kalau panas berjalan pun tak sanggup kita. Duduk di bilik pun aircon seolah tidak berfungsi. Apa yang kita nak haus, air-air dan sebagainya. Sebab tu bila datang Ramadan, pada mereka bulan Ramadan, dia orang ni upah lah tengok. Kalau bulan 10, bulan 11 sejuk, okey dia orang akan puasa Ramadan dalam bulan Syawal, dalam bulan Zulkaidah atau dalam bulan Zulhijjah. Atau sebelum tu dia orang akan puasa. Dia orang bukan puasa 30 hari juga, tapi bukan dalam bulan Ramadan. Tapi dia orang kata dia orang puasa Ramadan. Dan di akhir puasa tu dia orang akan tambah 10 hari lagi. Kononnya untuk sebagai kita sebagai dendaan lah sebab dia orang puasa dalam bulan bukan Ramadan. Sebab tu Allah SWT membatalkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ramadan itu kepada umat-umat yang lain. Sebab dia orang terlalu cerdik, pintar kononnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi Ramadan ini kepada hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur tak kita Nazri? Syukur Ustaz. Syukur alhamdulillah. Sebab apa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita buat perbandingan sikit. Sekarang saya nak cerita bagaimana pentingnya Ramadan ni. Sebab Ramadan ni kadang-kadang datang, keluar, kita tetap macam tu. Seolah macam dia datang sebagai angin lalu. Datang, puasa, mangkit sahur, berbuka puasa, mayan tarawih habis. Bila cukup habis Ramadan, habis macam tu saja. Pengajaran Ramadan akan habis pada kita. Kita tak ingat apa-apa pun, kita tak dapat apa pengajaran pun. Sebab tu malah hari ini kita betul-betul memberi tumpuan. Kita dengar apa keistimewaan Ramadan. Sebab itulah tajuk kita sempurnakan Ramadan. Satu, umat Nabi Muhammad dalam hadis kata, umur umat aku baina sittin wa sab'in. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia dia Nazri dan rakan-rakan di antara 60 hingga 70 sahaja umur kita. Ataupun yang lebih pada tu 80, 90 dan sebagainya, sedikit saja orang. Kadang-kadang, jarang-jarang. Umur subsidi Ustaz Ya subsidi, umur subsidi tu. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun wafat umur berapa Nazri? 63 tahun. Jadi maksudnya range umur umat Nabi Muhammad ni di antara 60 hingga 70 saja.
Jadi nak bandingkan dengan umat-umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, dia orang ni umur 1000 tahun, 1500 tahun. Nabi Nuh umur dia 950 tahun. Kalau dia orang ni ambil hanya 10% saja untuk beribadah, umur dia orang 1000 tahun, dia ada seolah macam 100 tahun dia umur ibadat. Kalau umat Nabi Muhammad ambillah range umur dia 10% saja beribadah, 70 tahun, 10% baru 7 tahun, Nazri. Jadi maksudnya macam mana kita nak masuk syurga? Macam mana kita nak dapat keampunan Allah? Macam mana kita nak jadi kuntum khairu ummatin? Dalam Al-Quran kata, kamu wahai umat Muhammad, sebaik-baik umat. Tapi kita, ibadat kita pun sedikit, sedekah kita pun sedikit, umur kita pun pendek, badan kita pun kecil-kecil, tenaga kita pun terhad. Tapi dalam Al-Quran kita ni khairu ummah. Sebaik-baik rakyat, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi Ramadan kepada kita. Memberi bulan Ramadan kepada kita. Sebab itulah rakan-rakan sekalian, bagi orang-orang mereka-mereka yang nampak kehebatan Ramadan ini, para-para ulama, para-para salafus soleh, dan kita jugalah orang yang rajin beribadah, yang nampaknya kehebatan, kepentingan, mereka ni akan sentiasa merindui Ramadan. Lainlah kita, wallahu alam, kita mungkin setengah orang bila datang Ramadan, dia akan rasa macam, alah datang pula Ramadan, nak kena puasa pula. Ya Nazri ya, nak kena puasa pula. Nak kena siang hari nak kena tak boleh makan, badan kita tentu akan turun, sihat tak sihat kita ni, bulan puasa tak boleh makan dan sebagainya, pergerakan kita pun terhad dan sebagainya lah. Setengah orang dia seronok datang Ramadan, ya Suhaili ya, seronok datang Ramadan, seronok. Sebab apa? Dia kata bila datang Ramadan, dia boleh pergi ke bazar Ramadan. Yang paling penting sekali, datang satu Ramadan saja terus ada elan raya. Yang penting dia kata kalau aku puasa, aku nak raya. Maksudnya dia orang seronoknya terima Ramadan sebab benda-benda tu. Tapi kita tidak, tuan-tuan sekalian. Kita seronoknya, kita rasa bangganya, kita rasa rindu dengan Ramadan sebab Ramadan itu syahrul mubarak. Sebab tu Nabi Muhammad SAW bersabda, bila masuk bulan sebelum Ramadan, bulan apa? Bulan Rajab, Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat dia, wahai sahabat-sahabatku yang bermaksud, akan sampai kepada kamu syahrul mubarak. Akan sampai kepadamu syahrul mubarak. Kepada kamu sekalian, syahrul mubarak. Maksudnya, apa syahrul mubarak? Maksudnya bulan Ramadan. Bulan keberkatan. Syahrul Ramadan ni maksudnya, al-mubarak ni maksudnya, bulan yang berkat. Berkat. Jadi kita tengok sebab apa Nabi Allah SWT memberi kepada kita Ramadan, di antaranya sebab untuk kita menjadi umat yang terbaik. Okey, sebelum tu tuan-tuan, kita bagi seronok sikit. Di mana yang katakan umat Nabi Muhammad ni umat terbaik? Para ulama telah pun dalam kitab-kitab memaklumkan. Contohnya macam ni. Dalam syurga kita ada 120 saf dalam syurga. Jadi jangan kita bayang pula Nazri 120 saf macam saf di surau kita, saf di masjid kita kan. Habis besar pun banyak kecil lagu macam tu syurga kan? Bukan. Maksudnya syurga ni di antara tingkat dengan tingkat syurga ni, seperti mana kita tengok bintang sekarang Nazri, kecil saja, jauh jarak dia tu, betapa besarnya. Jadi maksudnya dalam syurga ada 120 saf. Percaya tak tuan-tuan dan puan, dalam 120 saf tadi, 80 saf diperuntukkan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. 80 saf daripada 120. Jadi saya ulang sekali lagi, janganlah bayang macam saf di surau kita, di masjid kita kan. Maksudnya tingkatan syurga ni besar, luas. Tapi ulama nak bagi kita nampaklah tamsilan contohnya tu. Lebih kurang ada 120 saf. Dan 80 saf dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad. 40 saf saja dikhususkan kepada umat-umat lain Nazri. Umat-umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa AS.
80 saf, 40 saf saja. Sedangkan dia orang tu, umur dia orang panjang, ibadah dia orang hebat, macam mana kita tahu kan, terhebat. Dia orang sanggup beribadah berhari-hari, tak makan, tak minum. Sanggup berpuasa berhari, tak makan, tak minum. Tapi kita dapat keistimewaan 80 saf umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Macam mana kita boleh dapat benda-benda tu? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Ramadan kepada kita supaya kita seiring ataupun kita lebih mulia daripada umat-umat yang terdahulu. Nampak kan? Nampak kan? Macam mana mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita masuk balik yang dikatakan apa ni sebelum tu tuan-tuan, Imam Ibn Hajar, Imam Sayuti, dia orang ni mengira-ngira lah. Yang dikatakan setiap umat tu range dia berapa ribu tahun. Cuba bayangkan Nazri ya. Setiap satu umat, range dia lebih kurang 1000 hingga 1500 tahun akan tukar umat. Contohnya umat Nabi Adam, 1500 tahun, lepas tu akan jadi Nabi Nuh pula. Lebih kurang macam tu lah. Dia orang punya kajian, dia orang punya buat ukuran, dia orang punya kajian lah. Maksudnya lebih kurang dalam 1000 hingga 1500 tahun. Maksudnya kita ni, dah 1400 lepas sekarang ni 1441 Hijriah ni. Maksudnya kita dah 1400 tahun. Maksudnya satu umat tu lebih kurang 1000 hingga 1500 tahun. Ini bermaksud tuan-tuan rakan sekalian, selepas ini tidak akan ada umat lagi. Jangan haraplah lepas kita dah 1500 tahun akan datang Nabi lain, akan datang. Tak ada lah, kita adalah umat yang terakhir. Kita adalah umat yang terakhir dan umat yang terbaik. Jadi lepas ni apa akan jadi? Lepas ni kiamat lah. Tak ada apalah. Jadi maksudnya sekarang ni lah, bila Allah SWT memberi kepada Ramadan, sebab tu Nabi kata, akan sampai kepada kamu satu bulan Syahrul Mubarak, bulan yang berkat. Sebab itulah kita tengok apa ni, bila nak masuk Ramadan Nazriyah di masjid-masjid, di surau-surau, di masjid-masjid, tahun-tahun yang lalu lah. Tahun ni mungkin slow sikit lah sebab MCO sekarang kan, movement control order ni mungkin slow sikit lah. Kita akan tengok Syahrul apa ni, selamat datang Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Mubarak kan. Tapi dalam pada tu pun ada agak tempat-tempat yang tersilap Nazri. Dia tulis Syahrul Murtabak, dia tersilap. Kan Murtabak dengan Mubarak tu dia tersilap. Jadi maksudnya Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Apa maksud diberkati? Ini yang kita nak bincang ni. Nak sempurnakanlah Ramadan kamu. Wahai kawan-kawan sekalian, ini yang kita nak bincang. Al-Mubarak ni maksudnya ziyadatul khair. Maksudnya bulan yang bercambahnya kebaikan. Bulan Ramadan Al-Mubarak ni maksudnya bulan percambahan kebaikan. Jadi bercambahnya kebaikan. Macam mana yang kita kata bertambahnya kebaikan? Bertambahnya keberkatan, bertambahnya kebaikan. Satu, cuba kita tengok dalam bulan Ramadan, apakah yang bercambah? Cuba kita tengok. Apakah yang berkatnya? Keberkatannya dekat mana dalam bulan Ramadan ni? Yang pertama sekali, rakan-rakan, dalam bulan Ramadan ni, keberkatan yang pertama adalah keberkatan waktu. Allah Ta'ala bagi kepada kita keberkatan waktu. Nak banding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberikan keberkatan waktu. Contohnya macam mana? Sebab Nazri dan rakan-rakan, setiap seorang ni Allah Subhanahu Wa Taala memperuntukkan waktu sama aja, 24 jam. Sama ada dia bos ke, Cik Bio, sama ada bukan bos ke macam kita, ataupun rakyat biasa ke, ataupun si kaya ke, si miskin ke, berpangkat ke tidak pangkat, semua Allah SWT bagi masa 24 jam sahaja. Tapi dalam 24 jam tu, Nazri dan rakan-rakan, kita boleh tengok. Ada yang kadang-kadang kita tengok dia, rakan kita tu, kita tengok bos kita tu sibuk pada kita, dia bos maklum lah Nazri ya. Tapi kita diberitahu, kita dimaklumkan dan kita pernah jumpa. Dia sempat sembahyang duha. Pukul 8 sempat buka office lah, dia sempat sembahyang duha. Sempat setiap hari, sebulan sekali, khatam Al-Quran. Sebulan dia sempat khatam Al-Quran. 2 minggu sempat khatam Al-Quran. Sembahyang witir tak pernah tinggal. Sembahyang duha tak pernah tinggal. Kita ni pun, yang Tuhan bagi masa 24 jam ni pun, kadang pergi pejabat awal juga, tapi tak sempat. Sebab apa? Keberkatan waktu tu, dia berkat dengan banyak bukan sama. Gaji yang berkat, gaji yang banyak tak sama. Walaupun gaji kita sikit,
tapi diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah mencukupi. Cuba kita tengok. Contohnya kita boleh nampak lah. Bukan semua orang gaji tinggi. Bukan semua orang ada pendapatan macam kita di TM. Alhamdulillah di TM dapat gaji. Dalam bulan ni Nazria kita bekerja dari rumah. Tapi dapat gaji penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kita tak tahu berapa hari lagi MCO. InsyaAllah kita akan dapat gaji. Tapi bukan semua orang akan dapat gaji. Dalam orang dapat gaji tu ada yang gaji banyak, ada yang gaji sikit, ada yang gaji sederhana, macam-macam. Dan ada juga orang yang tidak bekerja. Tak mestinya rezeki itu datang melalui orang yang bekerja. Tetapi rezeki yang Allah bagi dekat dia tu insya-Allah mencukupi semua. Rezeki waktu mencukupi cukup. Kalau lah rakan-rakan pernah ingat dulu kita punya YDP Baki Pusat dulu kan, ataupun CFO kita. Kalau tuan ingatlah bekas X kita lah Datuk Bazlan kan. Datuk Bazlan ni kita pun tahu dia terkenal dengan orang yang very humble, yang warak juga lah kita katakan. Dia sibuk tuan-tuan, CFO tuan-tuan. CFO ni lebih kurang macam CEO lah. Tuan-tuan tengok jadual mesyuarat tak berhenti-henti. Tetapi tuan-tuan, selalu kita berjumpa dia sempat. Sembahyang duha, baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran, sempat lagi. Kita yang, orang kata cokcok lah macam kita kan Nazri ya. Orang tanya baca Quran habis bulan ni. Allah bulan ni tangguh lagi 2-3 muka surat tak sempat habis. Tak sempat habis. Tak sibuk mana pun. Tapi itulah yang kita namakan keberkatan waktu. Dalam bulan Ramadan, Allah SWT bagi keberkatan waktu tu kepada kita. Umat dulu pun sama juga 24 jam. Bukan dulu 24 jam panjang, tak panjang sama juga. Tuan-tuan tengok. Imam contohnya, macam mana orang-orang yang Allah bagi keberkatan waktu. Cuba tuan-tuan tengok Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal ni, tuan-tuan, kalau dulu kita nak karang kitab, nak karang buku. Kalau sekarang senang kan, Nazri ya? Kadang-kadang sekarang senangnya. Tuan-tuan masuk dalam internet, masuk berjumpa dengan Syekh Al-Google, Doktor Al-Google, tuan-tuan boleh jumpa semua. Carilah tuan-tuan tak nak cari hadis berkenaan dengan pemurah. Type pemurah. Dia akan keluar semua hadis pemurah. Sedang. Dalam 10 minit kita dapat kumpul hadis. Dalam seminggu kita dapat karang sebuah buku. Masuk hadis-hadis semua. Tapi orang dulu, contohnya macam Imam Ahmad bin Hanbal, dia cerita keberkatan waktu, dia mengumpul ribuan hadis. Dan dia berjalan ribuan kilometer, ribuan batu untuk mendapatkan satu hadis. Tapi dia boleh kumpul ribuan hadis, kumpul dalam kitab dia. Dan bukan setakat tu saja kan. Setakat kita kerja TM, seorang bapa, kalau kuat sikit pun kita JKK, kita punya pengurusi surau macam tu je kan. Tapi Imam Hanbal dulu, dia juga mufti. Bukan kata dia duduk saja karang kerja dia karang kita balik bolang masjid dia tak. Dia mufti. Dia juga ulama. Dia juga mengarang kitab. Dia juga pakar rujuk. Dia mengajar lagi. Dan Nazri, anak murid dia beritahu dalam sejarah-sejarah yang telah memaklumkan, sehari semalam dia sempat lagi solat 300 rakaat. Sehari semalam. Kita 17 rakaat kadang-kadang skip. Kadang-kadang Isya tu pun dah hujung-hujung kadang. Subuh hujung. Berat kita. Itu yang kata keberkatan waktu yang Allah bagi tadi. Dan keberkatan waktu itu ada di mana? Dalam bulan Ar-Ramadan. Contoh lagi orang yang diberkati waktu. Imam Nawawi. Contoh sekali Imam Nawawi, kita kenal kan Imam Nawawi kan? Kita yang penting macam muwatta, azkar apa semua tu. Umur Imam Nawawi ni dia 44 tahun saja. Lepas tu dia wafat. Umur Imam Nawawi 44 tahun, dia mati muda tuan-tuan dan puan. Tapi umur kita sekarang dah 50 lebih kan. Berapa buku dah kita karang. Berapa banyak dah tesis yang kita buat. Berapa banyak dah kita karang playbook untuk TM, untuk kegunaan rakan-rakan kita yang lain. Berapa banyak dah, tak ada lah. Ada 1-2 pintu kalau ada pun. Tapi Imam Nawawi ni, dia mengarang kitab azkar yang terbaik tu tuan-tuan, kitab azkar. Riyadhus Salihin, ada beribu-ribu hadis. Sebab apa? Sebab walaupun usia dia pendek, tapi usia dia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi contoh Nazri ya, dalam bulan Ramadan, tuan-tuan tidur dalam bulan Ramadan. Rasa puas tak? Kalau tidur tak puas tu kira apa dia umur lah kot. Selalunya dalam bulan Ramadan kita tidur jaga-jaga, tak zuhur lagi, rasa puas dah tidur.
Macam kita tidur dekat Mekah kan, tidur sekejap pun rasa macam berjam-jam tidur, hanya tidur 5 minit je. Sebab itulah keberkatan waktu. Jadi, apabila Allah SWT memberi keberkatan waktu ni kepada kita, apa yang kita nak buat? Gunakanlah sebaik mungkin, Nazri. Betul. Gunakanlah waktu, keberkatan waktu dalam bulan Ramadan ni, gunakanlah sebaik mungkin. Kita nak buat apa? Okey, dalam keadaan kita sekarang, Alhamdulillah, kita work from home. Ramailah di antara rakan-rakan kita yang work from home. Work from home ni maksudnya kita tak banyak, kita buat kerja. Hari kita meeting, kita ada conference call, kita ada video call, kita ada meeting macam biasa. Tetapi challenge kita agak kurang jugalah. Kita tak perlu ke office, tak perlu, kalau kawan-kawan kita yang duduk di sebelah selatan ya, tak perlu menempuh jam dan sebagainya. Kan dalam keadaan sekarang, jadi perbanyakkanlah untuk berzikir kepada Allah SWT. Nazri, kalau dulu mungkin kita boleh berzikir lepas semayang, sekarang ni tambah lagi berzikir. Apa kita nak zikir? Zikirlah apa pun, la ilaha illallah ke, subhanallah ke, alhamdulillah ke, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dijadikan makanan kita dalam bulan Ramadan. Makanan batin kita dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan siang hari tak boleh makan. Cuma yang boleh makan makanan batin. Inilah dia makanan batin. Sebab tu Allah Ta'ala berkatkan umur umat Nabi Muhammad SAW bagi Ramadan itu, bagi keberkatan. Sebab apa? Setiap perkara yang fardu yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan akan digandakan 70 kali. Nanti kita bincang dalam keberkatan, dalam amal pula nanti. Baik. Gunakanlah untuk semayang, Nazri. Banyakkan semayang. Semayang sunat, sunat tarawih, sembahyang tahajud. Banyakkanlah untuk solat. Sebab solat sunat, banyakkanlah solat. Maksud saya bukan banyakkan solat fardu. Solat fardu kita tetap 5 waktu, Nazri. Dalam bulan apa pun ya. Tetap 5 waktu saja. Tetapi banyakkanlah solat-solat sunat. Kalau dulu mungkin kita buat cowboy saja kan. Semayang zuhur, semayang fardu zuhur saja. Sekarang tambah semayang qabliyah, 4 rakaat, ba'diyah, sebelum semayang zuhur buat 4 rakaat sunat. Selepas semayang zuhur buat 4 rakaat sunat. So apa sekarang kita berada di rumah. Kita tak sibuk sangat. Kalau kita tak meeting, kita buat macam itu. Okey, banyak kalau baca Al-Quran. Inilah peluangnya, banyak baca Al-Quran. Sempurnakan Ramadan dengan memperbanyakkan baca Al-Quran. Sebab kalau dalam bulan biasa membaca Al-Quran 1 ayat ditambah 10. Tapi dalam bulan Ramadan 1 ayat akan dikanda 70 dan lebih lagi. Aku akan beri ganjarannya kepada Allah Ta'ala berfirman, aku akan beri dari kursinya kan. Lebih daripada 70 kali ganda. Banyakkanlah baca Al-Quran. Dan yang penting, rakan-rakan sekalian, marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Apatah lagi dalam keadaan kita menghadapi dugaan cabaran, Nazriya, cabaran COVID-19 ni, maksudnya bukan mungkinlah ini adalah disebabkan oleh kesalahan-kesalahan, kemaksiatan dan juga apa kita panggil, kita punya kesalahan yang kita lakukan dengan Allah SWT. Dan ini adalah di antara kifarah-kifarah yang Allah SWT nak bagi. Siapa terbayang, Nazri, dulu maksudnya kita nak shutdown. Kita nak tutup, bukan seluruh Malaysia, seluruh dunia tertutup. Siapa pernah bayangkan dengan hanya satu makhluk yang maha kecil yang kita tak nampak dengan mata kasar kita pun. Kecil saja benda kita tak nampak. Cuma kita takut. Tapi dengan hanya benda kecil itu saja pun, bila Allah SWT bagi kepada kita dah tak mampu dah. Kita bayangkan kita dah sebulan duduk di rumah. Bukan kita semua orang macam tu. Kita terbayangkan maksudnya kita nak pergerakan kita ni akan terbatas. Dalam waktu-waktu moden, dalam keadaan moden, dalam keadaan manusia moden, banyak kajian-kajian dilakukan, banyak doktor-doktor, banyak kita punya spesialis-spesialis yang bijak pandai seluruh dunia tentang virus dan sebagainya. Bila Allah SWT bagi, memang kita tak dapat jangka. Sama juga macam Allah SWT memberi seekor nyamuk kepada Namrud. Hanya seekor nyamuk saja kepada Namrud. Namrud tak dapat buat apa-apa. Walaupun Namrud ni seorang pemerintah yang maha besar, yang maha agung, yang kuatnya, hebat pada zaman dia, tapi dengan tentera nyamuk sahaja. Sama juga dengan kita. Mungkin kita ada pernah bercakap besar dengan Allah SWT, aku takut apa, aku mampu pandai, aku hebat, aku kaya apa semua. Tapi akhirnya bila keadaan macam ni, apa yang boleh buat?
Marilah sama-sama kita beristighfar. Mungkin kalau disebabkan oleh dosa kita, Allah SWT mengangkat balik bala ataupun dugaan ini ke atas dunia, ke atas umat Islam khususnya. Jadi banyak kali istighfar. Sebab apa kata? Nabi SAW bersabda, fi kulli dhiqin makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka-mereka yang beristighfar ini, setiap kesempitan akan ada saja jalan. Sebab tu dulu Nazri ya, ada seorang imam, ada seorang ulama umar kata, tuan saya ni susah, dia kata balik istighfar. Orang tanya, tuan saya ni tak dapat anak lagi, dia kata balik istighfar. Tuan tempat kita ni kemarau ni, dia kata balik beristighfar. Tuan saya ni anak saya ni gini nakal, balik beristighfar. Tuan semua istighfar, apa masalahnya? Dia baca hadis ni lah. Min kulli dhiqin makhraja. Dengan beristighfar, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membuka lorong-lorong, akan buka pintu-pintu rezeki, akan buka rahmatnya. Jadi marilah sama-sama kita memperbanyakkan, kita sempurnakan Ramadan kita pada kali ini dengan membanyakkan beristighfar. Macam mana? At least sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim. Dengan sesungguhnya, bukan sekadar minta lalu Nazri, bukan astagfirullah, bukan. Dengan khusyuknya. Dia bukan dengan kuantiti, dengan kualiti. Astaghfirullahalazim. Dengan penuh kesedaran, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, ya Allah. Kalau ada kesalahan aku, keluargaku, anak pinakku, masyarakatku, negaraku, astaghfirullahalazim. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Bila kita nak istighfar, bila-bila masa sahaja dalam bulan Ramadan. Khususnya lah, di luar bulan Ramadan pun insya-Allah kita beristighfar, tapi banyak kali istighfar dalam bulan Ramadan, sebab dalam bulan Ramadan Allah SWT memberi keberkatan waktu dan kita sempat insya-Allah untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Boleh Nazri ya? Insya-Allah. Okey Nazri dan rakan-rakan sekarang boleh kita teruskan. Boleh. Kita nampak ramai juga yang dah masuk Nazri, Hamimah, Rashikin, dan nampak ramai juga kan? Lebih kurang Ustaz, sekarang viewers kita dah masuk 120 orang Ustaz, insya-Allah. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi maksudnya kita sama-samalah berdoa, mudah-mudahan kita diberi keberkatan waktu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, yang kedua. Keberkatan apa lagi yang kedua dalam bulan Ramadan tadi? Keberkatan Nazri, kekuatan untuk ibadah. Keberkatan untuk ibadah. Maksudnya Allah SWT memberi kita kekuatan untuk beribadah. Contoh. Maksudnya rasa nak beribadah tu kuat Nazri. Rasa nak beribadah tu kita rasa seronok. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan Allah letakkan keberkatan, kekuatan untuk ibadah tu ada. Sebab tu tengok dalam bulan Ramadan tengok. Kita sanggup semayang tarawih. Dah siang hari tak makan tu. Dah siang hari ni, maksudnya daripada awal lagi kita sanggup bangun sahur awal. Kita ada kekuatan untuk bangun sahur. Kalau kaum muslimat, saya ingat kalau lebih macam kaum muslimat lebih lagi lah kan nantinya akan dia orang yang akan bangun awal untuk masak. Kita kaum muslimin masuk bangun untuk nyam je lah kan. Itu pun maksudnya pukul 4 pagi dia orang dah bangun, kita dah bangun pukul 4 pagi, bangun sahur awal-awal, kemudian besok kita sanggup lagi berpuasa selama 30 hari. Kita berpuasa 30 hari, insya-Allah dah 29 tahun. Maksudnya kita mampu buat. Malam lagi, semayang lagi tarawih. 23 rakaat. Semayang tarawih lagi 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Sanggup. Kalau bulan-bulan lain sanggup tak? Orang kata bulan-bulan lain sanggup Ustaz, saya sanggup. Cuba kita try buat. Lepas Ramadan ni, malam ni mungkin dah kita kena buat tarawih lah kalau esok puasa kan. Kalau contohnya malam ni tak puasa, besok kita tak puasa lagi. Cuba buat malam ni kita buat witir 21 rakaat. Sanggup tak? Tak sanggup, Allah tak sanggup, tak larat lah Ustaz. Tapi dalam bulan Ramadan, kekuatan tu ada. Kekuatan untuk buat ibadah. Jadi sempurnakanlah Ramadan dengan melakukan banyakkan ibadat. Banyakkan ibadat kita. Contohnya kan. Okey.
Apa lagi yang kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita? Kita sanggup sekarang ni mungkin tahun ini saya ingat besar kemungkinan mungkin kita tak sempat lagi dah untuk sembahyang tarawih berjemaah di surau ataupun di masjid kan, di surau atau di masjid. Kalau tahun-tahun yang lalu, balik kerja, kita pergi kerja, balik, berbuka puasa, lepas buka puasa sekejap je, azan Isya, siap-siap, kita pergi ke surau, pergi ke masjid, untuk sembahyang sunat, sembahyang fardu Isya, lepas tu sembahyang sunat tarawih, sembahyang witir, selepas tu ada tazkirah lagi, kita sanggup tunggu. Pukul 10, pukul 11 baru kita balik. Kita balik. Jadi, itulah dia maksudnya Allah SWT memberi kekuatan untuk ibadah kepada kita melalui keberkatan bulan Ramadan. Jadi, pada tahun ini Nazri, alhamdulillah lah kita rasa pengumuman oleh pihak-pihak berkuasa memaklumkan pada tahun ini bazar Ramadan mungkin tak ada lah Nazri ya. Jadi maksudnya bazar Ramadan di rumah kita sendiri lah nampak ya. Kan? Bazar Ramadan tu maksudnya di rumah kita sendirilah, di rumah kita sendirilah. Jadi kalau dulu kita rasa macam rugi juga lah. Bukan rugi apa. Kita dah sehari, pagi-pagi kita dah berpuasa, tak makan letih. Kan? Dah himpun pahala waktu pagi ni. Himpun pahala, berzikir, baca Quran, jaga apa semua kan. Jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Tiba-tiba pergi ke bazar Ramadan. Untuk apa? Untuk faraid pahala kita. Kan tahun ni alhamdulillah tak ada kan benda tu, cabaran bazar Ramadan tu tak ada sangat lah kan. Dia ada online pula Ustaz, online pula. Online tu lain sikit lah kan. Bila kita pergi bazar Ramadan ni macam-macam lah kan. Maksudnya kadang-kadang pahala kita letak kat kaki orang tu, letak dekat baju kawan tu, letak dekat makanan dia. Kita komplain kan. Yelah kita pergi Ramadan tu bukan. Tak tahu lah kok. Di pengalaman saya di sebelah selatan ni, ialah orang yang menjaga tu pun boleh tahan juga cara pakaian dia. Dan tahulah kalau belah-belah Perak Nazri ya, orang pakai tudung labu, jubah, saya ingat tak juga kot. Jadi kita pergi tu maksudnya kita faraid pahala kita yang himpun pagi tadi jatuh dekat kaki orang tu, dekat pakaian dia, dekat muka dia, dekat makanan dia. Tu tak kira kita komplain kan Nazri. Mulut kita tu komplain, tu mesti tak sedap, tak ada orang beli lah apa, masakan apa, macam-macam kita komplain kan. Jadi pahala kita akan kurang. Kan? Kurang. Jadi pada tahun ni alhamdulillah bazar Ramadan tak ada. Jadi kita boleh jaga sikitlah kita punya pahala Ramadan tadi insya-Allah. Insya-Allah. Okey, satu. Yang kedua, Nazri ya. Ya. Lepas kita berbuka puasa, kita akan solat maghrib, solat isya, solat tarawih, tapi kita mampu melakukan benda tersebut. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi keberkatan dalam bulan Ramadan. Jadi rebutkanlah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Nazri ya, dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sumu tasihu. Nabi bersabda, Nabi kata apa? Berpuasalah kamu, nescaya kamu sihat. Berpuasalah kamu, nescaya kamu sihat. Tapi Nazri dan rakan sekalian, ada juga kita tengok kan sekarang ni kan, kita tengok kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, adik-beradik kita, ada kot yang puasa tu, ada. Memang sihat. Darah tinggi pun turun, kencing manis pun tak ada, badan pun slim, cantik, elok, Nazri ya. Maksudnya penyakit-penyakit gout pun kurang. Tapi ada juga rakan-rakan kita yang bulan puasa saja, tapi Nabi kata puasa kamu akan sihat. Tapi ada juga rakan-rakan kita yang bila masuk Ramadan, dia mulalah darah tinggi dia pun naik, kencing manis dia pun naik, go out dia pun ada Nazri. Bukan dekat go out, go in pun ada kan. Gout kan. Lepas tu yang pelik sikit Nazri, dia punya gastrik pun datang. Bila kita cek gas tu tak banyak Nazri. Trik tu yang banyak. Trik tu yang banyak kan, gas tak banyak. Trik tu yang banyak kan. Jadi maksudnya, tapi Nabi kata puasa tu kamu akan sihat. Macam mana? Satu, walaupun berpuasa, rakan-rakan sekalian, puasa ni maksudnya kita menahan diri kita daripada makan dan minum, daripada menunaikan kehendak syahwat kita, bermula daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu maksud puasa. Maksudnya kita tidak makan, tapi
bukan 24 jam kita tak makan. Kita akan makan pada waktu malam. Jadi kadang-kadang setengah-setengah di antara kita cuba tengok nanti kawan kita beritahu, Ustaz go out tu slow sikit ni pun. Kawan kita Irtiza Ustaz Irtiza tu go out slow sikit tu ni pun. Maksudnya dekat mana tadi Nazri? Ya Ustaz? Dekat mana tadi? Kita berhenti dekat mana? Kita punya apa? Yang gaut tadi lah Ustaz. Yang maksudnya ada kawan-kawan kita yang sakit dan sebagainya. Tidak diberi peluang. Sebab apa? Sebab siang hari kita tak makan. Malam kita qada makan kita. Kalau Nabi SAW bersabda, berbukalah kamu. Dua benda kita kena buat nanti dalam puasa. Satu, hendaklah kamu melewatkan bangun sahur. Nah, ini untuk dia sebagai satu kita panggil sebagai manual untuk Ramadan. Manual untuk Ramadan ni satu, kita hendaklah kamu lewatkan bersahur. Kemudian yang kedua, cepat berbuka. Cepat berbuka tu maksudnya bila masuk waktu lah. Bukan kata masuk waktu pukul 7.30, pukul 7 dah tiba dah, bukan maksudnya. Kan? Tapi maksudnya bila masuk waktu tu segera, jangan kita buat overtime. Bila masuk waktu nak pergi salin pamper sana, nak pergi buat air kopi apa semua, kita muslimin pun kena berterima rasa lah kan. Jangan masa tu baru nak minta macam-macam dekat wife, kat isteri kita kan. Dia pun nak berbuka kan. Maksud segerakan berbuka macam tu. Dan berbuka pula Nazri, Nabi SAW bersabda berbuka dengan 3 biji tamar. Dengan 3 biji tamar. Maksud 3 biji tamar ni maksudnya kita buka dengan 3 atau 5 atau 7 biji tamar. Lepas tu ada orang kata, saya pun buka dengan 3 juga Ustaz. 3 apa Nazri? 3 apa tu Ustaz? 3 pinggan. Sebab itulah gaut bertambah. Sebab itulah darah tinggi kita naik. Sebab kita tak ikut manual yang telah ditetapkan oleh Nabi, oleh agama kita. Memang betul. Siang hari kita berpuasa, memang kita lapar, tidak disangkalkan lah kan. Tapi sebab selepas kita berbuka puasa, kita ada ibadat lain lagi. Bukan bulan Ramadan ini, package dia bukan hanya berpuasa. So bulan Ramadan tadi dia ada keistimewaan dia. Dia ada berpuasa, dia ada malam hari solat qiyamul lail, tarawih, dia ada nuzul Quran, turunnya Al-Quran, dia ada malam Lailatul Qadar. Kita nak ambil semua package ni, bukan package kita nak ambil puasa saja, tak tahan makan minum saja. Itu puasa awam-awam kita tak nak dah. Sebab kita dah puasa 50 tahun, 40 tahun dah. Kita nak puasa khusus, orang khusus. Orang khusus ni dia puasa tak makan, puasa hati, puasa rohani. Dan ukhawah khusus, dia puasa jaga hati dia lagi. Orang yang peringkat yang paling VIP tinggi ketiga, dia bukan dekat puasa makan minum, jaga hati, jaga penglihatan, hati dia pun jaga. Sentiasa berzikir. Sebab tu bulan Ramadan ni bukan hanya puasa tak makan saja, kita nak package. Sebab itulah kita makan jangan banyak-banyak. Boleh makan, bukan tak boleh. Tapi sekarang ni alhamdulillah macam saya sebut tadi, bazar Ramadan pun dah tak ada. Jadi tidak adalah rangkaian di tangan itu banyak kan. Apa yang kita boleh buat? Tetapi kita nak pesan kepada rakan-rakan muslimat kita, kalau nak makan sedikit dulu sebelum bulan Ramadan, masa-masa puasa berbuka puasa tadi, pastikan hidangan tu kecil dululah. Dan jangan kita hidang dah, kambing dah tergolek Nazri, ayam dah tergolek, laksa lagi, kita minat laksa kan, bihun sup lagi, macam-macam kuih-kuih kari pap semua duduk situ. Tiba-tiba kita kata dekat anak kita, udang-udang semua berdiri-diri cantik semua, kita kata okey, sekarang kita akan berbuka puasa. Cuba tengok di celah-celah udang tu ada buah kurma, makan buah kurma dulu. Jadi makan boleh Nazri. Kemudian bila sembahyang mulalah bapak dia pun bapak jadi imam kan, dia ingat saat macam manalah anak aku kecil lagi ni makan habis ikan tu, makan habis udang kan. Sembahyang tak khusyuk. Duk bau makan bau kari ayam dan sebagainya. Kalau kita nak berbuka macam tu, kita buat 2 hidangan. Satu hidangan kecil adalah buah tamar, air mineral water sikit, kuih-kuih sikit, makan agak-agak lapik perut lah. Kemudian baru kita semayang, lepas tu baru kita makan. Kalau kita kata kita nak dapat faedah Ramadan lah, lepas tu kita nak semayang tarawih, kita nak semayang witir, kita nak baca Al-Quran.
Kalau perut kita telah pun dipenuhi dengan makanan, bayangkanlah Nazria, apa akan jadi dengan keadaan kita. Tentulah kita tak cergas, tak larat. Sebab itulah kita pernah jumpa orang sujud-sujud tak bangun, sangka akan mati. Rupanya tertidur dalam sujud. Sebab apa? Terlalu letih. Puasa siang, malam kita makan sebanyak-banyaknya. Okey. Yang kedua Nazri, menu dia lambatkan bersahur. Sahur ni tuan-tuan bukan makan. Maksud sahur tu bukan makanan. Sahur tu adalah waktu. Maksudnya lewatkan waktu bersahur. Maksud saya lewat tu bukan kita terlalu lewat lah sampai azan baru nak makan, tak. Maksudnya lagi 10 atau 15 minit nak masuk waktu subuh, baru kita makan. Itu baru nama sahur, itu maksud sahur. Bukan kita sahur tadi pukul 12, nanti malah lah ustaz nak bangun dah, nanti makan siap pukul 12, pukul 1. Itu bukan sahur. Itu supper. Supper bukan sahur, itu supper. Azhar itu supper lah, bukan sahur. Jadi maksud sahur tadi kita makan, masa sahur lah kita makan sebanyak mana mungkin. Ustaz Nazri hari pertama, hari kedua lah, kita masih lagi berselera lah bersahur. Hari keempat, kelima kami dah tak mampu nak bersahur dah Ustaz. Sebab apa? Tak ada selera, tak lalu dah Ustaz. Sebab apa? Sebab kita bangun terus makan memang tak lalu lah. Sebab Nazri, bila kita tidur, Iblis akan ikat kita dengan 3 ikatan. 3 ikatan. Dia akan bisik, jangan bangun, ya lailutul, ya naumuzul, kan? Dalam beberapa Arab katakan, wahai malam terus kalah, wahai malam panjang lagi, wahai apa ni, ya lailutul, ya naumuzul, wahai orang yang tidur, jangan bangun. Dia duk bisik tengah kita tu. Bila kita bangun terus makan, mana nak ada selera tu, tak ada. Walaupun ada lah yang apa selera makan lebih-lebih pun ada, tapi jarang, kurang. Kadang-kadang, kadang-kadang tu Hasan tulis tu. Kadang-kadang ada orang yang memang lalu makan, tapi kebanyakan tak lalu makan dalam sahur. Sebab apa? Satu, dia bangun-bangun muka basuh tak basuh terus makan. Sebab apa? Nak ambil sunnah kononnya. Tapi tuan-tuan, kita rugi sebab apa? Kita makan tak banyak waktu sahur. Sebab Nabi kata nak bagi sihat, sahur tu makan banyak. Masa breakfast, sahur tu kita breakfast lah kan. Breakfast lah, makan bagi banyak. Sebab kalau hari biasa, bukan bulan Ramadan, kita boleh skip dinner, kita boleh skip lunch. Tapi breakfast tak boleh. Itu kata-kata doktor kan, kata-kata orang-orang jaga kesihatan lah. Sama juga dengan bulan Ramadan. Makan masa buka sikit okey, tapi semasa sahur kena makan banyak. Tahu kita ada diberi kekuatan. Maka apa macam mana kita nak buat? Bangun baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, terbuka satu ikatan. Pergi ke bilik air, bersihkan diri, ambil wuduk, terbuka satu ikatan. Bila kita sembahyanglah 2 rakaat, at least Nazriyah, dah kita bangun awal, apa lagi nak buat? Bangun pukul 5 pagi kan, bangun tu, teruslah buat sembahyang tahajud 2 rakaat, kan, berdoa, beristighfar. Lepas tu barulah pergi makan, barulah orang kata apa? Feel nak makan tu ada. Betul. Perasaan nak makan. Dan kita makanlah, makan nasi, makan apa semua, barulah besok kita berpuasa. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu bersahur sebab pada bersahur itu fihi barakah. Barakah maksud apa? Dia bercambah lah. Bila kita makan sahur, dia akan berkat. Berkat kita ada kekuatan untuk berpuasa, kekuatan untuk menjaga hati kita. Sebab kita kena ingat, Nazri, puasa ini adalah ibadat batin. Ibadat batin. Hanya kita dengan Allah SWT saja tahu. Kalau kita makan sembunyi, bawah katil, dalam bilik, duduk seorang, siapa pun tak tahu. Kita saja tahu. Kita dengan Allah SWT saja. Masuk dalam bilik air pejabat, minum air cukup-cukup, keluar-keluar bawa letih. Kita saja tahu dengan Allah SWT. Tetapi kita amanah. Kita amanah, kita menjaga makan. Sebab apa? Ini adalah ibadah batin. Ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita makan tu akan keberkatan untuk kita melakukan ibadah yang lain. Okey. Dan selepas tu tuan-tuan, kita akan buat sembahyang tarawih. Selepas tu kita akan buat solat tarawih. Okey. Solat tarawih ni nanti kita masuk dalam keberkatan amalan lah. Nanti kita masuk dalam keberkatan amalan lah. Okay, yang ketiga. Okey, masa kita dah tinggal lagi berapa minit je. Nazri sampai berapa minit Nazri? Lagi berapa minit Nazri? Kita boleh Ustaz, hari ni sampai pukul 12.30 tak apa.
Okey, kita ni sikit lah, Hmm. cepat sikit lah. Okey, yang ketiga rakan-rakan sekalian, kalau yang ada yang masih bersama saya lagi. Ramai Ustaz, ramai. Ramai lah, jangan saya cakap seorang dah Nazri ni. Penat ni. Okey, yang ketiga, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi keberkatan amalan. Tadi keberkatan kekuatan untuk beramal. Tadi Allah Ta'ala bagi keberkatan waktu, keberkatan kekuatan, ada kekuatan dalaman kita untuk beramal. Sebab apa Nazri? Nak bangun tahajud, nak berzikir, nak baca Quran ni, dia bukan dengan kekuatan luaran, bukan. Yeah. Kalau kekuatan luaran, tentulah orang yang bodybuilder tu, dia boleh sembahyang tahajud tu setiap malam. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan dalaman yang memungkinkan kita bangun sahur, memungkinkan kita solat, memungkinkan kita bertahajud, memungkinkan kita baca Quran, kekuatan dalaman. Tapi kekuatan tu Allah bagi khusus dalam bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, keberkatan dalam amalan. Apa keberkatan dalam amalan? Kita tengok dalam bulan Ramadan. Kita pun tahu hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang banyak yang kita baca. Amalan akan digandakan, amalan kita akan digandakan. Kalau dalam bulan-bulan yang lain, kita melakukan satu amalan yang baik, akan diganda dengan 10. Nazri ya? Satu amalan baik akan diganda 10. Maksudnya, kalau bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, kalau sekiranya kita semayang Zuhur, contohnya lah semayang Zuhur sekali, seolah-olah kita dah semayang Zuhur 10 hari ke depan. Ganda 10. Betul. Ganda 10. Pada hari-hari biasa, Nazri ya. Tetapi pada dalam bulan Ramadan, amalan kita yang wajib akan digandakan 70. Amalan-amalan yang fardu akan digandakan 70 kali. Dan amalan-amalan yang, kalau contoh-contohnya, kita semayang fardu. Semayang waktu. Kita tak semayang wajib lalu Nazri, semayang wajib. Semayang wajib, kita semayang Zuhur. Seolah macam kita semayang 70 kali semayang Zuhur. 70 kali. Itu semayang seorang-seorang Nazri. Ya. Semayang seorang-seorang. Kalau 70 kali itu, 70 kali semayang Zuhur, kali dengan 10, 70 kali lah kita lakukan. Sekali kita semayang, digandakan dengan 70. Dah berapa bulan dah ke depan kita beribadah tu. Tambahkan lagi, kalau sekiranya semayang tersebut dibuat secara berjemaah. Cuba nak dibayangkan, 70 kali ganjaran, kali dengan 27 kali. Masya Allah. Masya Allah. Sebab itulah kata umat Nabi Muhammad ni setara dengan umat yang lain. Kita pun beribadah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun juga kita beribadah. Sebab apa? Sebab kesempurnaan. Sebab tu kita kata sempurnakanlah bulan Ramadan. Sebab ini adalah peluang untuk kita catch up balik umur kita yang pendek, ibadah kita yang sikit dengan ganjaran gandaan yang banyak. Kalau kita pergi supermarket kan, dia buat sale. Kalau dulu baju RM50, sekarang tinggal RM5 Nazri. Tentu kita boleh banyak baju. Kan? Tapi Allah SWT dia tak kurang. Kalau dulu kita buat 1 dapat 10, sekarang dapat 70. Tentulah banyak. Macam banyak kan? Macam bonus kita lah. Macam bonus kita. Setahun kerja dapat 2 bulan. Setahun kerja dapat sebulan setengah. Contoh-contohnya lah kan. Itu ganjaran yang manusia bagi. Kalau Allah SWT bagi lagi banyak yang Nazri kan. Ya. Kemudian kalau sebab apa Nazri? Kalau dalam waktu-waktu biasa kita sembahyang fardu satu akan diberi ganda 10 kali, sebab dulu hadis-hadis yang kita baca dulu berkenaan dengan Isra Mi'raj, kita tahu kan apabila Allah SWT menjemput Nabi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah SWT untuk diberi solat tu, diberi hadiah solat tadi. Asalnya berapa waktu Nazri? Asalnya 50 waktu. 50 waktu kan. Dalam hadis-hadis yang macam mana Nabi naik ke daripada bumi ke Sidratul Muntaha dengan menaiki borak kan. Kita fikir borak ni macam mana?
orang buat kajian juga Nazri berkenaan dengan pergerakan apa semua, pergerakan cahaya apa semua ni tau. Jadi maksudnya pergerakan kelajuan cahaya ni, maksudnya borak tu adalah kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya ni rupanya dia ada formula dia Nazri. Kelajuan cahaya ni, formula dia maksudnya 3 kali 10 ganda 8 mile per second. Berapa ribu? Bila kita kira-kira tengok lebih kurang Nazri, 1 second pergerakan borak itu bersamaan dengan 300 kilometer. 300,000 kilometer. 300,000 kilometer. 300,000 kilometer daripada Perlis ke mana? Perlis ke Johor baru 600 lebih Ustaz. Baru 600-700. Ke Sabah Sarawak baru kita 1,000 lebih kan. Jadi 300,000 kilometer. Lebih kurang lah Nazri, kalau jarak kita dengan bulan lebih kurang 384,400 kilometer kan, jarak kita dengan bulan lebih kurang tu lah. Maksudnya sekali dia speed saja sampai ke bulan, lebih kurang lah. Bila naik berjumpa dengan Allah SWT, Allah bagi solat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa kata turun, Nabi Musa kata tak mampu, turun sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu. Tetapi Allah SWT berfirman, walaupun 5 waktu, tetapi ganjaran kamu seolah macam 50 waktu. Tu yang kita dapat satu solat, satu kebaikan kita buat dapat 10 tu nanti. Jadi maksudnya tambah bulan Ramadan 70. Jadi maksudnya kalau kita katalah bulan Ramadan 10 jadi 70 kali ganda. Satu solat sama juga 70 kali. Kali dengan 30 hari bulan Ramadan, satu solat saja. Lebih kurang seolah macam kita satu solat kita semayang 2,100 solat. Dah berapa tahun dah 2,100 tu? Dah berapa tahun dah solat kita? Satu solat baru. Tapi kalau satu solat kali dengan 27 pula, lagi banyak lah. Solat kita berapa ribu tahun, berapa puluh tahun dah kita solat. Jadi itulah menyebabkan kita ni advance ataupun kita ni at least at par bersama dengan umat-umat lain melakukan ibadah. Sebab itulah Nazri dalam bulan Ramadan, sembahyang ni kita sembahyang jemaah. Sembahyang fardu lah kan? Sembahyang fardu. Kalau sebab apa? Kalau Nazri sembahyang Zuhur seorang-seorang berapa rakaat? 4. Sembahyang jemaah berapa rakaat? 20 kali 27 lah. Dah, sembahyang Jumaat 4 rakaat juga. Rakaat betul. Apa nak? Maksudnya sembahyang seorang 4 rakaat dapat 20, dapat 70. Sembahyang berjemaah 4 rakaat juga. Dapat 70 kali ganda kali 27 kali ganda. Lagi banyak. Benda buat sama aja. Jadi banyak kalau maksudnya sembahyang kalau boleh kita pastikan pada tahun ini insya-Allah dalam umur-umur kita ni kita pastikanlah Nazri ya. Setiap waktu kita sembahyang berjemaah. Ustaz, jemaah di surau tak boleh dah sekarang ni Ustaz. Inilah peluang kaum-kaum bapa nak tunjuk skill masing-masing Nazri. Betul Ustaz, betul. Kalau dulu kita pergi surau kan, kita lah kadang-kadang imam baca panjang sangat. Panjang sangatlah imam ni. Dah 20 rakaat buat isya panjang-panjang kita komplain. Imam baca pendek, imam ni pendek sangat tak sempat nak puas. Imam baca belagu sangatlah aku mengantuk kan. Macam tu kan. Sekarang ni Allah bagi peluang kita tunjuk skill masing-masing ni. Sekarang ni kita buatlah sendiri. Kita imam 5 waktu boleh. 5 waktu boleh. Kita jadi imam kepada keluarga kita. Panggil semua anak kita, okey sekarang ni waktu sembahyang Zuhur. Okey, seorang kita lantik jadi Bilal, seorang jadi Tok Siap, seorang jadi Tok Imam. Kita lah Tok Imam tu. Jangan nanti kita jadi imam pula nanti. Kita jadi imam sembahyang Zuhur. Tapi saya ingat Zuhur Asar tak ada masalah sangat kot. Yang masalah sikit tu Maghrib Isya Subuh. Betul. Sebab itu kena baca kuat Ustaz. Macam mana nak buat Ustaz? Saya tak hafal banyak Ustaz Nazri kan? Apa tuan-tuan? Bacalah Qul huwallahu qul falaq, Qul huwallahu qul binnas, Qul huwallahu baca izaja, Qul huwallahu baca pendek-pendek yang kita ingat pun tak ada masalah. Janji kita dapat sembahyang berjemaah. Sebab sembahyang jemaah tadi kalau ada kekurangan dia akan tampung each other. Dia akan kita panggil apa? Dia akan support each other. Dia akan tampung kalau kita seorang-seorang lah. Tadi kita dapat 27, ada sana sini sikit-sikit tinggal 20, tinggal 10, tinggal 1. Apa terima tak terima wallahu a'lam. Tapi kalau dalam ramai-ramai kita buat berjemaah, insya-Allah Allah Taala akan kira secara whole, secara keseluruhan. Jadi banyak kalangan. Sama juga macam sembahyang tarawih Nazri. Tahun ni kita jadi imam tu, jangan takut kita jadi imam. Ustaz, saya tak pandai nak selawat, nak pandai nak fadla minallah wa ni'mah, subhanallah. Saya tak pandai. Itu bukan syarat-syarat sembahyang tarawih. Betul. Syarat sembahyang tarawih biasa saja. Syarat dia, satu, mesti dalam bulan Ramadan Nazri.
Betul. Jangan nanti Allah Ustaz dalam Ramadan saya dah pandai, nanti bulan Syawal saya nak buat tarawih, tak boleh dah. Saya dah expert dah kan, saya jadi imam sebulan ni kat anak saya ni. Jadi nanti bulan Syawal, bulan Zulkaadah, Zulhijjah pun saya nak sembahyang tarawih, tak boleh dah tadi, tak boleh. Hanya dalam bulan Syawal, dalam bulan Ramadan saja. Satu. Yang kedua, mestilah tarawih itu dibuat selepas sembahyang Isya. Jangan kita kata, wahai anak-anakku, memandangkan hari ini, malam ni mungkin Abah tak larat, kita buat tarawih lepas Zuhur. Tak boleh, Nazri. Tak boleh, Nazri, tak boleh. Tarawih mestilah selepas Isya. Buatlah 8 atau 20. Kalau dulu, Nazri, kita selalu kata, alah, malas lah masjid ni buat 20, malas lah masjid ni buat 8, 28 bergaduh kan. Tahun ni, kita sendiri jadi imam. Tahun ni kita sendiri pilih. Nak buat 8. Buatlah. Lepas main Isya, tak reti nak kata apa pun, okey. Pusing belakang, beritahu kat anak-anak kita, kita buat tarawih 2 rakaat. Buat sembahyang tarawih 2 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Sebab tarawih ni maksudnya sembahyang rehat-rehat. Sembahyang rehat ni bukan sembahyang cincai. Bukan maksud cincai. Rehat ni maksudnya kita nak memenuhi qiyamul lail kita di Yaman. Di Yaman, Nazri kan, kawan-kawan saya beritahu yang belajar dekat Yaman, bukan 20, bukan 8 tau. Dia orang ni sembahyang 300 rakaat. Masya Allah. Ya, Ustaz. Macam mana dia orang buat? Okey. 20 rakaat masjid ni, pindah masjid ni pula 20, pindah masjid ni pula 20, pindah masjid ni 20. Dia orang buat macam tu. Sorry, bukan 300, sorry, 100 rakaat. Sorry. Maksudnya sepanjang malam lah, Ustaz. Sepanjang malam sampai pagi, Nazri. Sebab tu tarawih ni sepatutnya macam tu lah. Kita pun boleh juga kita buat lah. Okey, sembahyang 2 rakaat, beritahu kat rumah kita, ambil karipap, kita makan. Makan dengan anak, minum semua, relax dah. Okey, buat pula 2. Kan, lepas tu minum pula, buat pula 2. Ambil sembahyang lah. Aku tak mandi apa semua contohnya kan. Lepas tu layan sekejap lah, layan Facebook, layan WhatsApp sekejap. Okey, sambung lagi 2. Sambung. Sampailah pukul 11 ke 2, pukul 1 pagi pun tak apa. 1 pagi, 2 pagi pun tak apa. Itu namanya tarawih. Berehat. Bersantai-santai, Ustaz nah. Bersantai-santai, bukan buat cincai, bersantai. Tak baca lah, Alhamdulillah, macam saya sebut tadi, tak baca surah panjang, baca surah pendek. Qul Allah, qul falaq, qul Allah, baru kita boleh tahu macam mana ayah, takkan tiap malam qul Allah falaq juga saja kan. Baru kita tahu perasaan tu imam yang kita duk komplain tu macam mana. Contohnya lah. Jadi masa ni lah, wahai kaum-kaum bapa, wahai rakan-rakanku yang menganggap diri dia sebagai lelaki, sebagai imam, inilah masanya untuk tuan-tuan tunjuk. Nazri, kita nak jadi imam di surau, di masjid, mungkin kita tak mampu. Nazri, bukan semua orang boleh jadi imam di masjid dan di surau. Walaupun orang nampak mudah kan. Try lah jadi imam jadi imam atau menjadi ketua dalam rumah tangga kita dulu. Sembahyang berjemaah di rumah kita. InsyaAllah diberi rahmat oleh Allah SWT sempurna dengan keberkatan amalan yang Allah SWT bagi kepada kita. Okey, Nazri? Dan nanti yang saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan yang pentingnya tuan-tuan dan puan, dalam keadaan zaman moden sekarang, dalam keadaan MCO sekarang, kita pun dalam bulan puasa pun nanti kena ada MCO juga. Bukan movement control order, meal control order. Jangan kita makan berlebihan, sasar kita ni bulan puasa kan, kita makan sampai tidak ingat dunia orang kata kan. Ingat. Dan kita kena ingat juga, insya-Allah bulan Ramadan ni mungkin ini Ramadan yang terakhir kita. Buatlah yang terbaik. Kumpullah faedah. Memang betul orang kata, Ustaz, kita beribadah ni bukan untuk pahala tapi untuk keredaan Allah SWT. Tetapi kita sebagai manusia biasa dan kita pun dijanjikan oleh Allah SWT dengan ganjaran-ganjaran tersebut. Tuan-tuan, bayangkanlah kita dah mula belajar dari kita sebulan dalam bulan Ramadan. InsyaAllah bila akhir in the end of the day of Ramadan, insya-Allah kita akan ada keikhlasan untuk ibadah. Sebab itulah Ramadan ni kadang-kadang orang panggil tetamu Ramadan, kadang-kadang orang panggil madrasah Ramadan. Madrasah ni maksudnya dia mendidik kita sebulan. Mendidik kita supaya ikhlas, supaya banyak bersedekah. Tu bakit dah keluar tu, dia bawah dia scroll tu kan. Dermalah, infaklah. Kan, insya-Allah Bakit Perak boleh buat macam-macam program lagi. InsyaAllah. Kan, macam-macam program kita boleh buat. Sebab saya difahamkan kita buat ni pun kita kena bayar juga, Nazri ya. Ya, betul. Banyak kalau sedekah bulan ni, banyak kalau ibadah. Sedekah tu maksudnya insya-Allah sedekah tadi bukan sekadar sedekah duit ringgit, sedekah tenaga. Dalam keadaan sekarang, dalam keadaan COVID ni, mungkin ada rakan-rakan kejiran kita yang tak makan. Kita tak tahu. Kita pulun kita saja. Kan ada rakan-rakan sebelah kita mungkin
ada yang jiran kita sebelah tak makan bulan Ramadan. Sebab apa? Kita faham Nazri, bukan semua orang ada kerja macam kita. Ada gaji. Kadang-kadang saya, jiran-jiran saya sini ada ramai juga yang ada peniaga-peniaga tepi jalan, ada yang bawa lori, ada yang kerja-kerja yang bila dia orang berhenti, dia orang tak ada gaji. Jadi kita pun kena pastikan bukan sahaja kita dapat berpuasa dengan sempurna, jiran-jiran kita juga. Dan yang kedua, yang last kali saya nak pesan, dalam keadaan zaman moden sekarang ni, kadang-kadang kita boleh dilalaikan dengan banyak benda. Sebab tu saya kata banyak kalau istighfar, berzikir. Sebab apa? Kita boleh dilalaikan dengan YouTube. Nazri ya? Ya, betul. Terutamanya dekat nak berbuka puasa. Lagi 10 minit nak berbuka tu Nazri. Allahu Akbar Nazri. Masa bagaikan terhenti. 10 minit berapa lama. Jadi untuk mempercepatkan, layar YouTube lah. Kalau jalan YouTube elok tak apa, YouTube yang mau merapu atau filem-filem apa-apa kan nak habiskan masa. Jadi yang tadi kita dah sedekahkan pahala kita pada apa? Kita dah paraid pahala kita dekat bazar Ramadan, tak ada paraid puasa kita dalam benda-benda macam ni pula kan. Yang kedua, kena ingat tau, di siang hari mulut tak makan, mulut tak makan, mata tak tengok tempat yang lain. Kena ingat, kadang-kadang tangan kita juga boleh mengurangkan pahala puasa kita. Kita masuk dalam Facebook, kalau kita komen macam-macam bahasa-bahasa yang tak elok Nazri ya. Contohnya tanpa kita sedari Ustaz ya. Tanpa kita sedari. Kita anggap benda tu biasa sebab ialah 11 bulan kita biasa dah buat macam tu kan. Kita komen kawan-kawan kita dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam grup-grup kita kan, kita hantar benda-benda yang tidak pasti, jangan kongsi. Jadi benda-benda tu pun insya-Allah kita jaga. Mudah-mudahan bukan apa tuan, bila kita dapat sempurnakan Ramadan kita ini insya-Allah, dan akhirnya apabila tiba masanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Maksudnya bila kita nak mati Sun Nazri, Allah Ta'ala suruh kita, wahai hambaku, marilah balik kepada aku, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau pun suka kepada aku pun suka kepada kamu. Balasannya, fadkhuli fi ibadi, jadi kamu, balasannya kamu jadi hamba-Ku yang Ku sayang. Apa balasan lagi? Fadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga kamu. Macam mana kita nak masuk syurga? Dengan salah satu sebab dengan memperbanyakkan amalan. Sebut balik sekali lagi, nak banyakkan amalan macam usia kita pendek. Dengan Allah Ta'ala bagi kemudahan Ramadan, kemuliaan Ramadan, gunakanlah sebaik Ramadan untuk kita mengumpul sebanyak mungkin faedah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Dan akhirnya dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan puasa yang dengan iman dan dengan memohon keampunan, permintaan, pengharapan, insya-Allah akan diampunkan kepada dosa dia yang terdahulu, yang terdahulu dosa-dosa dia Nazri. Insya-Allah sama-sama kita manfaatkan sama-sama kita punya live Facebook pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan saya yang masih lagi bersama-sama saya. Nazri, kita ada soal jawab Nazri? Ada. Saya ada satu soalan Ustaz daripada rakan kita di Facebook TM Perak, iaitu Puan Ba'yah Osman. Bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita sebagai ibu bapa nak memotivasikan anak-anak supaya menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ni sebaik mungkin, Ustaz? Okey, satu soalan yang bagus juga tu Nazri. Satu Nazri, dia panggil apa? Kepimpinan melalui teladan. Tuan-tuan, insya-Allah, satu, kalau anak-anak kita tengok kita selalu membaca Al-Quran, kita selalu ajak mereka ni sembahyang berjemaah, kita selalu berzikir, kita selalu bercakap benda-benda yang baik, dan kita selalu berbincang dengan anak kita benda-benda yang baik. InsyaAllah bila anak kita tengok macam tu, dia pun akan ada masuk bila ataupun suasana yang harmoni macam tu, dia tengok ke bapa pun sedang baca Al-Quran, tengok dekat mak sedang berzikir, tengok dekat abang-abang dia sedang layan YouTube ceramah ustaz, YouTube Ramadan, YouTube tentang pengajian-pengajian kan. Dia tengok, maksudnya bila dia semua suasana macam tu, insya-Allah dia akan ada motivasi. Dia maksudnya dia pun kena buat macam tu. Sebab itulah Nazri, dalam Islam
anak kalau tak solat dalam masa umur 10 tahun, kita boleh pukul dia. Betul. Sebab apa? Sebab kita nak dia menjadi kebiasaan. Dia tengok kita sembahyang, dia tengok sampai umur dia 10 tahun, dia kena mula beribadah dah. Kalau dulu mungkin dia sembahyang cara macam tu, macam ni, kita nak bina belief system dalam diri dia tu. Oh, aku ni memang wajib sembahyang, wajib kena sembahyang. Yang tu juga dalam bulan Ramadan. Oh, dalam bulan Ramadan ni orang, maksudnya bukan orang, kadang-kadang kita bulan Ramadan ni kita tengok orang nak raya, orang nak pergi bazar Ramadan. Itu saja ke? Nanti kita tanam belief sistem benda tu dalam anak kita, nanti bila dah habis waktu zaman-zaman dia kata okey, Ramadan ni raya, ni beli baju raya, bazar Ramadan. Macam tu. Kita nak belief sistem, bina belief sistem kepercayaan dia tu. Bulan Ramadan ni bulan ibadah. Aku nak banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak istighfar apa semua. Insya-Allah Nazri, bila tengok macam tu, dia akan kemudian yang last kali of course lah kan, kita kalau tengok anak kita berpuasa habis, sembahyang tarawih pun tak pernah tinggal. Okey. Raya ni mak akan bagi hadiah kepada kamu. Bagi hadiah sikit lah kan, sebab ganjaran lah dalam manusia dia, bagi hadiah tu dia akan rasa, oh aku akan puasa habis. Puasa sebaik mungkin. Siapa dah habis baca Al-Quran, siapa dah tamat siapa yang khatam sekali, bapa akan bagi RM100. Contoh, 2 kali RM200, 3 kali RM300. Jadi dia kan adalah persaingan, dia kan adalah tadarus dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan mana dia akan boleh meningkatkan motivasi dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz, ada satu lagi soalan Ustaz daripada Facebook Bakit ni. Dia bertanyakan, kan kita dalam keadaan PKP ataupun MCO ni, dan ada di antara kita yang mungkin dalam bulan puasa ni perlu buat saringan, yang mana dia memasukkan swab ke dalam hidung, ke dalam mulut. Adakah perkara itu membatalkan puasa kita Ustaz? Okey. Dia di Majlis Fatwa telah mengeluarkan fatwa kan, Ni fatwa berkenaan dengan rakan-rakan kita yang ada asma. Nazri ya. Asma tu maksudnya dia kena sedut kan? Betul. Dia kena sedut, maksudnya bila dia sedut, maksudnya gas tu akan masuklah dalam rongga-rongga dia kan. Akan masuk. Jadi Majlis Fatwa telah menetapkan macam tu tidak batal. Sebab apa? Itu disebabkan oleh kesihatan dan kehendak perubatan. Sama juga macam orang kencing manis. Kencing manis yang kena injek apa tu? Apa namanya? Yang Allah, saya pun lupa namanya. Lupa dah, yang kena injek tu lah. Kena cucuk lah. Yang kena cucuk tu, kita panggil cucuk apa ni? Tak ingat. Allah salli alaihi wasallam. Jadi walaupun benda tu masuk, insulin ni Nazri. Insulin, walaupun insulin tu masuk dalam badan, tetapi itu adalah kehendak perubatan, maka dia tidak dikira sebagai batal. Sama juga macam COVID-19 ni kan, COVID-19 ni. Dan yang kedua, yang dijolok tu bukan makanan, dijolok tu adalah benda untuk dia masuk tu, untuk dia test tengok kan. Jadi tidak membatalkan puasa kita. Tidak membatal, walaupun dia letak dalam mulut, bukan kita telan, kecuali letak benda tu tertelan terus kan. Tapi dia tak telan, maka tidak membatalkan puasa kita. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Satu perkongsian yang sangat cantik Ustaz. Di mata saya, di telinga saya sangat syukur, alhamdulillah dapat kita berkongsi. Dan sedikit sebanyak orang kata kita meraihkan kehadiran Ramadan pada tahun ini insya-Allah Ustaz. Saya dan memanfaatkan insya-Allah. Ya Ustaz. Saya mewakili Bakit Perak dan juga Nazri. Nazri, sebelum tu saya ni diminta oleh salah seorang sahabat saya di Selatan ni untuk berpantun sikit. Oh, boleh. Sila Ustaz, sila. Sikit dah sebelum tutup saja. Daripada kawan saya Din ni Zainuddin. Ya, silakan. Kembang melati sangatlah indah. Ya. Di tengah taman jadi hiasan. Harum Ramadan tercium sudah. Ambon. Kalau ada yang salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Ya. Yang kedua, makan nasi jangan berlari. Kalau jatuh, kau yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Terima kasih Din, insya-Allah. Okey. Dan Nazri, sebelum tu saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan semua, kepada Nazri, terutamanya Bakit Perak
Mio, Cik Amdal, Lina dan semua yang terlibat dalam program ni. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat. Dan Nazri, kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Maklumlah kadang-kadang kita ni jarang buat jenis sembang seorang-seorang ni Nazri. Jadi kalau ada salah silap, minta maaf. Terima kasih banyak pada Nazri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mubarak insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu, kita meramaikan taman-taman syurga kita di petang-petang Ramadan ini insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya, dan saya mewakili seluruh warga TM Perak dan juga Bakit Perak ingin memohon ampun dan maaf kepada Ustaz dan juga rakan-rakan yang lain sekiranya terdapat sebarang kekhilafan ataupun sebarang kesilapan sepanjang kita berinteraksi pada hari ini Ustaz, dan selama ini kita bersama-sama bekerja. Saya mohon ampun dan maaf Ustaz kalau ada sebarang kekurangan, kekhilafan sepanjang kami bersama-sama dengan Ustaz. Dan kepada semua warga TM Perak, terima kasih saya ucapkan mewakili diri saya dan juga diri Ustaz Aisyah kerana kesudian untuk bersama-sama kita pada hari ini. Kita meraihkan ketibaan Ramadan yang akan tiba insya-Allah besok hari, dan malam ini insya-Allah kita akan berterawih bersama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih daripada utara tanah air, Kedah, Perlis, Penang dan juga Perak khususnya, dan tidak lupa juga rakan-rakan di selatan yang diketuai oleh Encik Azhar Umar pun bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Encik Azhar dan juga rakan-rakan daripada selatan tanah air di atas kesudian untuk meramaikan, memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini insya-Allah. Dan sekali lagi ucapan Ramadan Karim kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Kita sudahi dengan majlis kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.